Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Hari ni kita buat share hari Isnin pukul 11. Semalam kita tak buat share sebab semalam saya ada hal sikit pagi. So hari ni kita buat share lah. Okey, seperti biasa saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami membuat kursus-kursus bidang pembangunan insan dan juga bidang keusahawanan. Di samping kursus kami juga melaksanakan coaching. Okey, disclaimer biasalah, apa yang saya cakap pagi ni ada berdasarkan kepada saya punya pengalaman dan ilmu yang saya ada lah sebagai seorang usahawan dan sebagai seorang coach. Okey, hari ni topik yang saya nak kongsikan ialah topik berkenaan dengan bagaimana kita nak cuba selesaikan masalah yang kita ada lah, yang kita hadapi. Okey, saya rasa masa ketika ni lah mungkin masalah yang dihadapi oleh ramai orang. Ramai orang masalah dia banyak lah sekarang ni sebab zaman COVID-19 kan. Cuma ialah masalah akan timbul, masalah akan ada. So sekarang ni bagaimana kita nak hadapi masalah ni? Ada macam-macam teori lah ataupun kaedah yang mana kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah kita ni. Cuma saya nak kongsikan di sini kan sebagai seorang coach. Sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah dalam kehidupan kita, ada beberapa soalan yang kita kena tanya diri kita lah. Okay? Yang soalan yang kita kena tanya diri kita supaya minda kita terbuka lah untuk kita dapat cari jalan untuk kita keluar daripada masalah-masalah tu. Jadi bila kita tanya soalan-soalan pada diri kita ni, sebenarnya kita buat reflection lah pada diri kita tentang perkara-perkara tersebut lah. Okay, so apa soalan-soalan yang saya syorkan kita tanya diri kita lah bila kita menghadapi masalah-masalah yang timbul. Okey, contohnya bila kita ada sesuatu masalah tu, first kali kita kena tanya diri kita, apa yang telah kita buat pada ketika ni lah untuk kita selesaikan masalah tu. Apa yang dah kita buat? First kali kita tanya diri kita. Mungkin kita dah buat pilihan-pilihan tertentu yang kita dah buat kan. Jadi apa yang kita buat sekarang? Contohnya katakanlah kita punya perniagaan sekarang tak maju pada ketika zaman COVID ya. So apa yang kita telah buat sekarang ni untuk kita selesaikan masalah perniagaan kita? Okey. Ataupun misalnya kita hilang pendapatan pada ketika kita tengah COVID ni. Apakah benda yang telah kita buat untuk kita selesaikan masalah kita sekarang ni? Itu pertama sekali kita buat. Okey. Daripada benda yang telah kita buat tu, kita dah list downkan benda-benda yang telah kita buat tu. Kemudian kita tengok pula yang mana perkara-perkara yang kita buat tu boleh selesaikan masalah kita dan mana yang tak boleh selesaikan masalah kita. Ada yang kadang-kadang benda tu dia boleh selesaikan masalah kita tu dalam masa jangka pendek. Ada benda yang boleh selesai, yang kita rasa boleh selesaikan masalah tu dalam untuk jangka masa yang panjang. Ada yang benda yang kita buat tu kita dah try buat tapi tak selesai juga masalah kita. Jadi kita list down apa benda yang kita dah buat yang telah selesaikan masalah kita dan apa benda yang kita dah buat yang tak boleh selesaikan masalah kita. Kita list down kan juga benda ni. Kemudian yang ketiga, kita tengok balik dalam diri kita, apa yang kita ada. Pertama, dari segi ilmu ataupun kepakaran yang ada pada diri kita ni, boleh tak dengan ilmu dan kepakaran yang ada pada diri kita untuk selesaikan masalah tu? Tengok pada diri kita. Okey? Apa yang ada pada diri kita? First sekali ilmu dan kepakaran. Yang kedua, sumber keuangan. Kalau masalah tu berhubung kait dengan keuangan, kita tengok pula sumber keuangan yang ada pada diri kita. Okey? Kita jangan tengok sumber luaran. Sebab sumber luaran belum tentu kita boleh buat. Dan sumber luaran kita tak ada kawalan. Tapi sumber dalaman kita boleh kawal. Kepakaran yang ada pada diri kita, bakat yang ada pada diri kita, ilmu yang ada pada diri kita, kita punya resources ataupun sumber kewangan yang pada diri kita, kita boleh kawal. Okey? Jadi banyak kadang-kadang kita rasa macam kita ada masalah.
contohnya masalah kewangan yang ada pada kita. Tapi kadang-kadang kita hanya perlu kawal perbelanjaan kita untuk selesaikan masalah tu. Ataupun kita ada benda-benda yang kita rasa mungkin tak perlu kita guna pada ketika sekarang ni, kita boleh jual benda-benda tu, dan benda tu pun boleh selesaikan masalah kewangan kita. Ataupun kita ada certain skill atau kepakaran yang kita boleh gunakan pada ketika situasi yang kita ada menghadapi sekarang lah. Jadi kita tengok balik kita punya skill atau ilmu yang ada pada kita, dan juga sumber kewangan yang ada pada kita untuk kita selesaikan masalah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ini kita bergantung pada, kita bukan bergantung, kita cari option sumber luaran. Sumber luaran ni maknanya kita tengok pula siapa yang kita rasa boleh bantu kita dalam menghadapi situasi kita hari ini. Bantuan ni dua perkara lah. Satu dari segi bantuan keuangan. Okay. Kalau misalnya perkara tu melibatkan keuangan. Tapi biasanya orang ni bila kita nak minta pinjam duit dan sebagainya, orang tak berapa sukalah kan. Tapi kalau misalnya kita offer pula sesuatu perkhidmatan ataupun sesuatu produk yang kita ada, in return of dia orang membayar pada perkhidmatan dan produk kita, itu saya rasa lebih mudah lah untuk kita selesaikan masalah. Sekiranya benda tu bersangkut dengan kewangan lah. Tapi kalau benda tu bersangkut dengan benda-benda lain, kita kena tengok jugalah siapa yang boleh bantu kita. Mungkin kita ada kawan, kalau lah masalah-masalah peribadi dan sebagainya, mungkin kita ada kawan yang boleh bantu kita, boleh bagi nasihat pada kita. Mungkin kita ada saudara mara kan, adik-beradik dan sebagainya. So siapa yang kita boleh jumpa untuk kita untuk kita cuba selesaikan masalah ni. Okey. Yang ni kita nak bentuk minda kita tau. Memang kita ada masalah. Kita memang ada masalah. Kita tengah pening kepala sekarang yang memikirkan nak selesaikan masalah kita. Tapi sekarang ni kita buat reverse pemikiran kita. Kita terbalikkan pemikiran kita. Sekiranya lah kalau kita ni seorang yang macam pakar lah dalam menyelesaikan masalah-masalah ni, apa agaknya yang akan kita buat? Ini macam kita reverse. Memang kita ada masalah, tapi sebab kita nak bina minda kita ni, supaya minda kita ni boleh boleh fikir di luar kotak. Jadi kita fikir pula hari ni, sekiranya saya seseorang yang expert dalam bidang ni kan, macam tu saya seorang yang expert dalam kewangan, apa yang rasa patut saya buat pada ketika ni? Memang nampak macam benda ni tak masuk akal kan, tapi sebenarnya exercise ni ialah untuk kita bina minda kita ni, supaya kita dapat nampak lagi jalan-jalan keluar pada masalah-masalah yang kita hadapi. Sama ada masalah personal atau masalah kewangan, kita nampak lagi dia punya jalan-jalan keluar. Kita anggap yang kita ni seorang expert lah kan. Bila kita anggap diri kita seorang expert, seolah-olah macam kita dapat nampak jalan keluar dalam benda ni lah kan. Ini macam reverse psychology lah pada diri kita. Okey, dia pun satu lagi. Kita ambil reverse role. Okey, kita ada masalah. Betul, kita ada masalah. Kita anggap pula sekarang ni masalah tu bukan daripada kita. Masalah tu ada pada kawan kita kan, kawan atau adik-beradik kita ataupun saudara mara kita, dan dia datang jumpa kita dengan masalah tu. Apa yang kita akan bagi nasihat pada dia? Memang ini memang kita buat reverse role lah. Reverse role ni pun penting. Macam saya kata tadi kita buat reverse role macam kita ni seorang expert. Sekarang kita buat reverse role pula, kita pula bagi nasihat pada orang. Apa yang kita akan nasihatkan pada orang? Benda ni macam saya kata tadi, benda ni akan membuka minda kita supaya kita berfikir di luar kotak lah. Kita fikir benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak, yang perkara-perkara tu boleh selesaikan masalah kita. Jadi kita anggapkan yang masalah tu tak ada pada kita. Kita anggaplah masalah tu ada pada orang lain, pada kawan kita ke, kawan baik kita ke, kita punya adik-beradik ke kan. Apalah nasihat yang kita akan bagi dia untuk dia selesaikan masalah ni. Jadi ini macam, ialah saya kata reverse psychology lah. Reverse psychology untuk
kita berfikir di luar kotak. Okey, biasanya kita ada satu masalah ni, kita ada satu macam had masa untuk kita selesaikan masalah, kan? Macam contoh, ialah masalah peribadi, contoh kita kena selesaikan masalah ni dalam sesuatu had masa, dalam masa seminggu, 3 hari dan sebagainya. Ataupun masalah kewangan yang mana kita kena selesaikan juga masalah ni dalam masa 3 hari ke seminggu dan sebagainya. Tapi cuba kita anggap yang kita ni ada banyak masa untuk selesaikan masalah tu. Benda ni sama juga, perkara ni juga macam psikologi pada minda kita, supaya minda kita boleh berfikir di luar kotak. Sebab kadang-kadang bila kita rasa bahawa masalah tu boleh selesai dalam jangka masa yang lebih panjang, kita akan hilang berserabut dalam pemikiran kita. Kita akan nampak banyak lagi pilihan-pilihan yang ada. Tapi kalau kita macam anggap perkara tersebut nak diselesaikan dalam secepat mungkin, kita tak akan nampak jalan keluar, kan? Very simple. Kadang-kadang jalan keluar tu, kadang-kadang kita nampak bahawa kita rasa masalah tu kena selesai dalam masa 3 hari, tapi sebenarnya masalah tu kita boleh tangguh sampai mungkin 2 minggu dan sebagainya. Sebab kita fikir luar kotak. Kadang-kadang kalau lepas 3 hari pun kita tak selesai masalah tu tak akan jadi lebih teruk pada diri kita, kan? Jadi bila kita fikir seolah-olah macam kita ada masa yang lebih panjang untuk selesaikan masalah tu, jadi pemikiran kita akan lebih menjangkau lebih banyak pilihan-pilihan yang kita patut buat lah untuk kita selesaikan masalah tu. Okey, last kali kita betul-betul nak fikir benda-benda yang betul-betul di luar pemikiran kita lah. Tadi mula-mula saya kata kita tanya diri kita apa yang kita dah buat, kan? Last kali kita tanya diri kita, ada tak benda-benda yang kita rasa benda-benda mustahil lah, yang kita rasa kita patut buat lah, yang mana boleh selesaikan masalah ni? Ini betul-betul kita fikir luar kotak. Ada tak satu benda yang mustahil? Memang kita sekarang ni, kalau kita fikir sekarang kita rasa memang mustahil nak selesaikan masalah ni. Tapi benda mustahil tu kita kena fikir juga. Sebab kadang-kadang benda yang mustahil tu, benda tu lah yang boleh selesaikan masalah kita. Tapi bila kita tak fikirkan perkara-perkara yang mustahil ni, kita tak akan berfikir bagaimana kita nak selesaikan masalah, ataupun kaedah, ataupun pilihan-pilihan yang ada pada diri kita. Tapi bila kita dah, kita dah fikir sekarang benda-benda yang mustahil yang kita boleh lakukan, maka kita bolehlah dapat cara penyelesaiannya. Jadi pilihan-pilihan yang saya bagi contoh tadi, ada lebih kurang 7-8 pilihan-pilihan yang saya bagi contoh tadi, yang bagi soalan-soalan itu semua pentinglah pada diri kita hari ini, supaya kita tak, akhir sekali kita tak putus asa lah dalam keadaan yang masalah yang kita hadapi pada hari ini. Sebab kita tak nak putus asa. Kita tak nak putus asa, dan lebih-lebih kita sebagai orang Islam, kita tak boleh putus asa dengan rahmat Allah SWT, kan? Akhir sekali kita berdoalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah kita. Jadi apa yang saya bagi tadi adalah kaedah-kaedah pembentukan minda kita, bagaimana kita nak selesaikan masalah kita. Dan yang penting sekali, kita jangan putus asa dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ada jalan keluar, insya-Allah. Ikut cadangan-cadangan saya tadi, insya-Allah masalah tu akan selesai. Dan akhir sekali kita berdoa dengan Allah SWT, sebab yang bagi penyelesaian kepada semua masalah kita ialah Allah SWT. Itu sajalah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan share video ni pada rakan-rakan kalau rasa bermanfaat. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.